Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita mulakan kelas kita dengan Al-Fatihah. Okey, dah ready belum? Dah ready belum? Dah. Ya. Dah. So, chapter 4, indices, sets and logarithms. Okey, saya akan laju bahagian indices sebab ada pernah belajar indices waktu form 3. Then kita akan buat terus hari ni indices and sets. Indices saya terus soalan, practice. And then kita masuk set. Okay, logarithm in the next class. So masih ingat ya, set indices. Awak belajar? Ingat tak ada berapa rules ataupun laws of indices? Cuba list kat saya, law of indices. Cuba. Kelas-kelas cemerlang anak-anak saya ni ya. Law of indices, siapa yang awak ingat? Tak ingat? Tak ingat. Bahagi. Okey, lagi? Darab. Okey. Ada yang tak ingat. Tak apa, biasa tu. Dia bukan Melayu mudah lupa, manusia mudah lupa. Okay. Lagi kita ada ni, ingat tak ni? So jadi macam ni. Lagi kita ada apa lagi kita ada? A to the power of 0. Ni bukan law lah tapi campur je lah kat sini. So kita ada lagi A to the power of negative index 1 over AN. Okay, ni basic lah. So we have 3 and then one more fractional indices. Fractional indices. So we have A to the power of M. Okay, so ini basically lah. So kita ada multiply, division, and this one is power of. Maksudnya dah ada power lagi. And then power of 0, power of negative indices, and then fractional indices. So ini adalah basic. Jadi benda ni apply untuk kita punya solving involving indices. Okay. So this one. Nak salin ke? 5 saat. Okay, example banyak-banyak ni. So awak boleh try buat. Okay, kita nak buat 1-2 soalan. Okay, saya practice 4.1. Kita nak buat sikit. So contoh nombor 1 lah sekali. Nombor 1 L. Okay, L. So nombor 1 N. So we have 6A to the power of 7, B to the power of negative 2 divide 36A to the power of 3, B to the power of negative 4. Okay, make sure segala contoh yang saya bagi ni ada dalam buku nota. Okay, kalau saya kata homework, buat dalam buku latihan. So, soalan ni bagi saya lebih mudah kalau saya tukar division simbol per. Saya tukar dalam bentuk per. Tak tukar pun tak ada masalah. So, divide 36 A to the power of 3, B to the power of negative 4. So, kita settle nombor dengan nombor, unknown dengan unknown. So, 6 and 36 we can
simplify. So 6 will be 1, 36 will be 6. 6 bagi 6 1, 36 divided by 6. So 6. Okay, A dengan A. So kat sini kita ada A to the power of 7 divide A to the power of 3. Okay. And then B dengan B, so we have negative 2 and then negative 4. So kalau positif awak nak cancel out senang. Tapi kalau negatif nak cancel out susah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah, so kat sini kita tulis dulu 1/6. Okay. And then kita solve yang belah sini. So we have A to the power of 7 divide A to the power of 3. So kita boleh buat A to the power of 7 minus 3. Sebab kalau kita ada divide will be minus. Power dia akan jadi tolak. B pun sama juga. Saya buat kurungan Okay, B pun sama juga. So we have B to the power of negative 2 minus negative 4. Kalau awak nak terus buat minus jadi plus pun tak ada masalah. Okay. So better buat macam ni daripada awak cancel out. Kalau cancel out positif index tak apa, senang. Tapi kalau negatif index risau awak cancel out tu jadi salah. Okay. So terus buat macam gini. Kan 1/6 A to the power of 4 and then this one negative will be positive. So negative 2 plus 4. So will be B squared. So this is final answer. Okay, kalau buat A to the power of 4, B to the power of 2/6 pun boleh. Okay. Ada soalan nak tanya? Dah kembali dah memori awak tu? 10 saat kau nak salin. Kalau ada soalan tanya boleh tanya. Okay dah. So next soalan nombor 2. Okay, nombor 2 kita buat yang ni 2D. Okay, number 2D. Okay, ni dah confirm? Confirm. Okay, so D ni A to the power of negative 3/2 and then A to the power of half plus 3A to the power of negative 3/2 minus 3A to the power of negative 5/2. Okay. First step awak nampak macam ni, agak-agak awak nak buat apa? Agak-agak nak buat apa? Agak-agak nak buat apa tau? Tak tahu dah cakap nak buat apa. Expand, good. Okay, nampak kurungan tu? You see the bracket, so expand. So bila expand, so kena expand dengan semualah. This one times this one and then also this one and everything. Okay, so jangan terpedaya kat sini. Bila awak expand A to the power of negative 3/2 times A to the power of half. So ada base dia ada A, ada 2A kat sini. Jadi kat sini kita guna law yang pertama which is multiply. So bila kita ada multiplication of two index form, jadi power akan tambah. Jangan jadi power darab pula ya. Power darab bila awak ada case macam ni. Nampak tak beza? Sekarang yang ni bila awak expand dia akan jadi macam ni. Darab A power half. Okay? So kita ada dua base kat sini. Yang ni satu je base. So yang ni jadi darab, yang ni jadi tambah. Okay, biasa keliru kat situ lah. So kat sini semua akan jadi tambah. Jadi apa yang kita boleh buat, kita terus buat kat sini. A negatif, dah macam 9 dah A saya ni. A negatif 3/2 plus half. Okay, saya expand yang pertama. Okay, plus this one pula. Okay, A. So yang ini kita ada A to the power of negative 3/2 times positive 3A to the power of negative 3/2. Okay, maksudnya 1/3 3.
plus negative 3/2. Faham tak kat sini? Faham ke? Faham. Saya tengah expand yang ini dengan yang ini. So kalau awak tak boleh bayang, okay, tak apa, awak buat panjang-panjang pun tak apa. Buat je macam ni. Awak panjang-panjang. Maksudnya kat sini awak buat darat, kat sini pun awak buat darat. Awak show je panjang-panjang, tak ada masalah. Okay, so yang ni nombor dalam nombor depannya ada 1. Cuma tak tulis. So 1 darab 3, 3. So A negative 3/2 plus negative 3/2. Okay. So same goes the last one, yang last kali. So yang ni pun sama, minus. Okay, so this one 3A negative 3/2 plus negative 5/2. Okay, sampai sini kita permudahkan lah. So yang ini negative 3/2 plus half. Dapat apa? Negative 3/2 plus half. Dah tak kira dah. Berapa tu jawapannya? Ayo. Negatif 1. Negatif 1. Okay, negative 2/2 so negative 1. So negative 1. Okay, next. 3 tulis. Okay, yang ni negative 3/2 plus minus jadi minus. So negative 3/2 minus 3/2. So will be kalau awak tak confident, tekan je calculator sebiji macam tu. So dapat apa tu? Negatif 3. Negative 3. Good. And then last one minus 3A. Okay. Negative 3/2 minus 5/2. Negatif 4. Boleh tak kita permudahkan lagi? Atau ini adalah final answer? Boleh tak saya combine A negatif 1, A negatif 3 dengan A negatif 4 ni? Boleh. Boleh? Sure? Okay. Boleh. Berapa ramai yang kata boleh? Pasti. Okay. Saya bagi contoh yang ni. Berapa jawapan untuk yang ni? Sekejap. Buat kali lain lah. Berapa juga pening. Okay. X squared plus X cube. Berapa jawapan untuk yang ni? Siapa ada jawapan untuk dia? Adakah jawapan dia X to the power of 5? Tak. Tak. Habis tu? X to the power of 6? Tak boleh. Itulah jawapan akhir dah. Kalau macam ni, X to the power of 2 times X to the power of 3. Ni jawapan dia? X plus 5. X to the power of 5. 5. Dekat 6. So yang ni? Yang ni tak boleh combine. Sebab kat sini tambah. Okay. So kat sini tambah. So kalau ada soalan factorize, so kita boleh factorize. Tapi kalau soalan simplify, so ini adalah jawapan akhir lah. Sebab bila tambah, bila ada addition or subtraction, you need to have like terms. Okay, baru awak boleh combine. Like terms sebutan serupa. Maksudnya kalau unknown dia X squared, you need to have X squared also. For example, X squared plus 2X squared. So will be 3x squared. 3x squared. Yang ni kita boleh combine sebab kita ada like terms. Yes, good. Kita ada like terms. Yang ni kita tak ada like terms. So sini x squared, sini ada x cube. Mereka sedara bau-bau bacang. Yang ni adik-beradik. Kita boleh combine kat sini. Okay. So kalau darab bahagian ni time boleh combine. Okay. Make sure kita punya base sama lah. Okay.
So this one, kita boleh combine. So same goes to this one, we have plus minus. So plus minus, nama dia adalah expression. So bila expression, you need to have like terms. Walaupun dia ada same base tapi power tak sama. So bila power tak sama, they are unlike terms. Jadi apa yang kita boleh buat kat sini adalah instead of negative indices, so kita boleh jadikan dia positive. So 1 over a to the power of 1, 1 tak perlu tulis. And then 3 over a cube minus 3 over a to the power of 4. So this is final answer. Biasanya final answer biarkan dalam positive index. Unless kalau soalan nak negative index. Okay. Jadikan habit final answer in terms of positive index. Boleh ke? Ada soalan? Boleh. Okay. Kat sini yang power negatif 3 hanya untuk A tau. 3 ni tak ada power negatif 3. Jadi 3 ni maintain kat atas. Kalau lah dekat sini ada kurungan, macam ni. So nampak both power negatif 3. Jadi both bawa turun bawah. So yang warna hijau ni dia akan jadi 1 over 3A in bracket cube. Nampak beza ke? Okay. So yang ni kena careful lah. Biasanya mostly careless mistake dekat sini juga. So awak tengok the index belongs to whom? Kalau hanya untuk A saja, so A je bawa turun. Kalau untuk both bawa turun. Okay. So settle yang ni. Okay, 5 second. Nak salin. So kita buat satu lagi soalan index and then kita masuk set. Dah? Dah. Okay, kita nak buat soalan last sekali. Nombor 3. Nombor 3 tadi saya ada buat susah kan? Nombor 3A lah, kita buat yang mudah-mudah. Okay, so 2 minggu awak rest. Boleh ke saya bagi homework? Ini first class dah bagi homework. So homework awak tak pernah hantar kat GC. Melainkan kalau saya suruh hantar kat GC. Okay, so nota yang ni, yang kita tengah bincang ni, segala latihan buat dalam buku nota. So bila kita homework tu buat dalam buku latihan. Okay, awak masuk sekolah, saya nak tengok buku latihan awak penuh. Okay, in the meantime, kalau awak nak buat buku kerja pun boleh. Awak boleh buat dah. Sepatutnya topik yang kita dah belajar tu semua dah complete. Okay, dah siap dah. Okay, buat slow-slow, jangan tak mula langsung. Aim satu hari, siapkan satu soalan ke. Okay, nanti dah naik sekolah, semua chapter yang dah belajar tu dah siap. So kita tinggal discuss je dekat kelas nanti. Okay, buku kerja kita tak sempat nak discuss sekarang. Kita akan buat discuss biasanya handout sahaja. Okay. So buku kerja tu pastikan awak dah siap dah. Okay, buat sikit-sikit. Sehari satu soalan. Okay, jangan tak buat langsung. Okay, homework soalan yang pertama adalah nombor 4. Cikgu bagi soalan susah. Tak susah. Soalan show ni paling senang. Soalan show paling senang sebab dah ada jawapan. Cuba cuba. Okay, soalan nombor 4. Okay, saya nak buat soalan nombor 3, 3A. Okay, nombor 3A. Okay, show that 4x squared 4 to the power of 3a minus 2 equals to 64 to the power of a over 16. So kita nak show this one. Okay, soalan suruh show. Ni sama dengan ni. Okay, awak boleh buat mana-mana arah. Maksudnya from left
you show you get the right one, the right hand side, ataupun right hand side awak show awak dapat seperti belah kiri. So macam mana pun tak ada masalah. Okay, saya nak bermula dengan yang ini. Okay, belah kiri saya nak show dapat belah kanan. Okay, saya buat apa ni. So we have 4 to the power of 3 to the power of A. 3A minus 2. Okay, so apa yang saya buat adalah kita ada kat sini minus. So bila minus, kita boleh split jadi divide. Okay, so bila kat power ada minus, kita boleh split jadi divide. Ataupun kalau kat power ada tambah, kita boleh split jadi darab. So kat sini kita boleh split jadi ni per 4 kuasa dulu. So saya split macam ni. Okay, jadi next. Kita boleh 4 to the power of 3A ni pun kita boleh split juga. So 4 to the power of 3A ni sama juga dengan 4 to the power of 3 to the power of A. So ni benda yang sama. Jadi ni tak payah buat lah. So dalam kepala je. Okay, so 4 to the power of 3 is 64 to the power of A. 4 square is 16. Dah siap, Shun. Senang ke susah? Senang ke susah? Boleh tak tahu? Boleh. So sebenarnya lebih mudah kalau bahagian indeks ni dari yang kecil awak proof jadi yang besar. Yang kecil tu, yang base kecil tu awak proof jadi base yang besar. Cikgu. Oh, cikgu, kalau apa tukar ke yang besar tu jadi kecil boleh juga ke? Boleh? So boleh juga. So kita ada tips macam mana yang besar nak tukar jadi yang kecil. Senang je. Okay, tips dia adalah 14 ni Kalau dia pula. So kita ada ni another way. So macam mana daripada yang besar ni nak tukar kepada yang kecil? Okay, senang je tips dia. Awak tengok kita nak show dia nak jadi 4 tau. Asas dia 4. Jadi awak tukar 64 dengan 16 ni to the base 4. Awak tengok soalan kita nak proof dalam asas berapa, base berapa. So awak tukar kepada base tu. Okay, base yang diberikan. Okay, maksudnya sekarang kita nak base 4. Jadi 64 and 16 ni awak tukar jadi base 4. So 64 kita boleh tukar jadi 4 to the power of 3. Okay. Then 16 4 square. Okay. So kat sini 3A, 3 times A lah. So 3A lah. So kat sini divide. So bila divide, kita boleh guna second rules tadi. Jadi minus. So Shun. Senang kan? Tu tips dia. Kalau daripada kecil ke besar, awak split je. Okay. And then kira dapatlah dia punya nilai. Okay, tapi kalau besar ke kecil awak kena change into the given base. Okay, awak change to the given base, apply the rules. So awak akan dapat. Biasanya nombor yang besar tu kita boleh tukar kepada base yang dibagi. Kita mesti boleh tukar. Okay. Ada soalan? Boleh ke? Boleh. Okay, 5 saat. Kita nak masuk cert. Saya bagi awak tadi satu soalan kan? Dah ya? Saya gerak ni. Okay, so next solving index lah. Yang ni pun dah buat dah, solving index. Maksudnya bila kata solving awak nak cari nilai unknown. Okay, the value of unknown. Okay, so saya nak buat satu lagi soalan. Tadi ada soalan yang pertama. Self practice 4.2 ni. Okay, soalan B. Tu bagi soalan susah kan? Tak susah. Okay, so awak dah ada soalan. 2 soalan dah
So 1B dengan soalan yang tadi nombor 4. Self practice. Apa dah tadi? 4.1 question number 4. Okay, self practice 4.1 question number 4. And then self practice 4.2 number 1B bola. Okay. Perlu ke saya nak tunjuk contoh satu? Awak perlukan contoh ke satu? Awak nak cuba sendiri? Boleh Boleh ke tak boleh? Kalau awak nak contoh saya tunjuk. Kalau tak saya skip. Boleh Betul ni. Saya skip. Lagi satu yang menariknya, awak cuba buat nombor 5 ni. Nombor 5 ni tak payah pun buat dalam buku latihan tau. Awak try je buat. Okay, start daripada sini, berakhir dekat sini. Cuba set masa. Awak mula kat sini, awak berakhir kat sini. Sampai berapa lama awak boleh sampai kat sini. Maksudnya dalam berapa minit ataupun berapa jam awak boleh sampai dekat finish line. Okay, cubalah, menarik benda ni. Okay, selamat mencuba. Jangan tengok jawapan belakang. Okay, cuba. Okay, so settle. Okay, 4.2. So soalan-soalan set indices tu division je sebenarnya. Awak dah belajar form 3. 4.2. Law of set. Saya lagi sangat ke? Okey cikgu. Okey. Yeah. So pastikan indices tu awak study betul-betul tau. Study sendiri, revise. Kalau ada free time tu buat segala problem solving yang betul-betul ayat tu buat. Sebab saya skip bahagian indices. Ada cikgu tak ajar langsung ya 4.1. Saya ajar sikit lah. Saya revise sikit. Okay. So, pastikan you do by your own. Tak banyak masa yang ada. Okay, so 4.2 law of set. Jangan macam mana? Jangan takut dengan set sebab awak dah pernah tengok set. Pernah jumpa tak simbol ni? Pernah. Ni simbol apa ni? Ni simbol apa ni? Square root. Okay, bagus. Okay, yang ni? Cube root. Ni simbol apa? Cube root. Okay, good. Okay, ni. Root of 5 ataupun fifth root. Okay, so ini juga. Alhamdulillah. So ini juga kita boleh panggil square root ataupun kita boleh panggil the set. Apa beza root dengan set? Okay. So biasanya semua ni kita panggil root je. Square root, cube root, semua kita panggil root je kan. Tapi sebenarnya square root tu ada juga kita patut panggil square root, ada juga kita patut panggil set. Ada beza dua tu. Okay, tapi simbol yang sama tapi panggilan nama dia berbeza. Definition dia adalah berbeza. Okay. So, yang ini kalau kita baca macam tak faham. Okay, ni revision. Awak dah belajar rational number first topic waktu form 1. Tak tahu lah ingat lagi ke tak? Okay, rational dengan irrational. So ni kita revise sikit. Dia bila dia sebut kat sini maksudnya ada kena mengena lah tu. Okay. So rational number. Macam mana kita tahu sesuatu nombor tu adalah rational number. Okay. Any number that can be expressed in the form A over B. Apa saja nombor yang awak boleh express in terms of fraction, itu adalah rational number. Okay. Kalau kita boleh express in term of fraction means that kita juga boleh express in term of decimal. Okay. So itu adalah rational number. Okay, understood?
Boleh? Boleh tak tu? Contoh. Boleh contoh. 0.6. Ni kita boleh express as decimal. Of course. And then ni juga kita boleh express in terms of fraction. Okay. So ni namanya fraction je. Okay. So ini juga adalah rational number. So apa kena mengena rational number, irrational number dengan cert. Selain daripada rational number, which is irrational number, itu adalah cert. Okay. Yang kita boleh transform jadi fraction or decimal itu bukan cert. Boleh faham ke? Okay ke? Kejap lagi saya buat summary untuk awak. Okay, inquiry 4 ni saya tak buat lah. Nak lebih mudah faham. Okay, ini boleh baca. Okay, decimal that can be converted to fraction are rational numbers. So ni saya dah cakap tadi. So selain daripada tu irrational number. And then numbers with radicals if the values are integer or recurring decimal are not set. Radicals ni simbol ni lah. Simbol root tadi. Cube root bla bla bla. Okay, so yang ni tak payah tengok further. So kita tengok contoh dalam table ni. Okay, nombor yang pertama. Kita ada simbol ni, simbol radicals dengan nombor 3. Cuba awak tekan calculator. Simbol radicals ni dengan 3. Jawapan awak sama tak macam dia? Sama tak? Cuba tekan calculator. Sama. Sama. Okay, sekarang ni jangan padam lagi. So cuba tukar ni jadi fraction. Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. So bila awak tak boleh tukar jadi fraction, itu adalah set. So bila simbol ni kita tak panggil square root of 3, kita panggil set 3. Boleh faham ke? Boleh faham? Cikgu, Ni saya. contoh kalau ada simbol tu tapi dia boleh tukar kepada decimal, boleh tukar kepada decimal dengan fraction, dia bukan set lah. Dia bukan set. So kita panggil dia square root. Contoh macam nombor 2 ni kan. Kita ada simbol radical 1/4. Okay, pastikan awak masuk dalam calculator. Kalau calculator canggih yang dah ada bentuk macam ni, so tak perlulah ikut yang saya buat ni. So awak just plug in je. Tapi kalau yang calculator yang biasa, yang macam saya 570 ni je, lepas simbol square root, awak tekan tu kena buat kurungan. And then awak tekan 1/4. Tutup kurungan. So awak akan dapat half. 0.5. So 0.5 ni kita boleh tukar into fraction, betul? Jadi 1/2. So dia bukan set. So apa yang kita panggil? Square root of 1/4. Kalau tak boleh tukar jadi fraction, kita panggil dia set. Itu je beza dia. So nombor yang boleh. dalam tu semua kena positif tu? Yes. Bawah set, bawah square root, bawah cube root, cube root tak ada masalah. Bawah set dengan bawah square root dia wajib positif. Wajib positif. Kalau negatif, max error. Okay. Kalau root awak nombor ganjil, tak ada masalah negatif. Boleh. Okay. So contoh lagi kat sini kita ada set 11 order 3. Macam mana nak sebut ni? Set set A order N. Set 11 order 3. Root kita 3 kat sini, so order 3. So kalau kita tekan calculator, kita dapat dalam bentuk decimal dan ini tak boleh tukar dalam fraction. Jadi dia adalah set. Kita tak panggil cube root of 11 tak. Kita panggil set 11 order 3. So macam ni kita panggil cube root of 27 lah sebab kita dapat 3 tepat. 3 boleh tukar jadi fraction 3/1. Okay. So itulah dia set dengan not set. Okay. Set dengan root biasa.
Jadi secara umumnya, okey. So kita ada set dengan not set. Set ni irrational number. Okay, any irrational numbers. So irrational number maksudnya cannot be expressed in the form of A over B, in the form of fraction lah. Okay, kalau not set, dia mesti rational number. Any numbers that can be expressed as fraction. One more thing. Okay, kita ada tambahan satu lagi. Okay, kita ada tambahan satu lagi. Not set untuk recurring decimal. Ni kita akan belajar sekejap lagi. Recurring decimal. Apa itu recurring decimal? Okay, kalau perasan sepanjang-panjang awak kira ni tadi, semua yang dapat desimal, semua awak kata set, betul? Betul tak? Semua desimal, semua adalah set. Tapi ada satu desimal which is not set, iaitu recurring decimal. Apa maksud recurring? Berturutan. Maksudnya desimal tu dia ada nombor yang berturutan, nombor yang berulang, berturutan pula, berulang. Repeated. Okay, ada nombor yang repeated. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, kenapa? Recurring decimal ni kita boleh transform jadi fraction. Okay, bukan semua decimal adalah irrational yang tak boleh transform jadi fraction. Ada satu decimal yang kita boleh transform jadi fraction, which is recurring decimal. Itu nanti kita akan buat recurring decimal. So bermaksud partner dia kat sini adalah non-recurring. Non-recurring decimal. Buruknya tu saja. Recurring decimal. Perpuluhan yang tidak ada nombor berulang. Itu adalah set. Contoh macam ni lah. Nampak tak? Tak ada nombor yang berulang. Okay. Boleh design dua ni? Boleh. Kat bawah ni ada contoh. Kat sini bagi contoh. 54.5656. So sampai ke sudah dia akan berulang 565656. So ini contoh recurring decimal. So ini kategori not set. Kenapa? Benda ni kita boleh ubah jadi fraction. Tak percaya nanti kita buat. Okay. Ni kita boleh transform jadi fraction. Dia ada jalan kira shortcut, ada jalan kira panjang. So awak kena tahu dua-dua. Shortcut of course guna calculator. Panjang awak kena tunjuk jalan kira. Okay. So kadang-kadang dia tulis dalam bentuk macam ni. 54.56 atas 5 dengan 6 tu ada dot. Okay. Ini contoh. Right. Okay. So sebab ni kan dia berulang panjang kan. So apa yang dia buat? Letak dot ke atas. Maksudnya kita tahu dua nombor ni akan berulang sampai ke sudah. Okay, ataupun dia buat simbol ni. Bar. Dua ni. Tak semestinya dua nombor berulang. Kadang-kadang satu, kadang-kadang tiga. Contoh. 3.7. Saya letak dot. Maksudnya apa? Ataupun 3.7 atas 7 ni ada bar. Maksudnya apa nombor ni? Siapa boleh beritahu saya? Apa maksud ni? Macam mana nombor dia? Macam mana nombor dia? .77777 je. Betul. So 7 tu berulang. So sampai ke sudah 777. 7 tu yang berulang. Okay. Kalau saya ada 3 nombor yang berulang, contoh. Tapi saya buat lain sikit lah. Kalau macam ni sama je, bosan pula kan. Contoh saya ada 0.2345. So macam mana nombor ni?
ataupun dalam simbol lain macam ni. Okay, macam ni nombor ni. Macam mana tu? Macam mana? 0.2, 345, 345, 345. Okay, good. Yang berulang 345 je. 2 tu berulang tak? Dua tu berulang tak? Tak. So 2 tak berulang 345 je yang berulang. So awak repeat 345 saja. Okay, boleh ke? Boleh nak? Susah ke senang? Boleh. Boleh. Okay. Okay, kita nak tengok contoh. Okay, so how to convert the following recurring decimals to fraction. Okay, macam ni kita nak convert recurring decimal dalam bentuk pecahan. Okay, sebab recurring decimal ingat balik is not set. Dia bukan set sebab dia boleh transform jadi pecahan. Okay, so macam mana? Okay, so kita tengok contoh yang pertama secara pantas lah ya. Okay, yang pertama 0.676767. So sampai ke sudah berulang 67676767. Okay. So pertama sekali awak let nombor dia ni kepada n. Okay. Dia either awak let kepada A ataupun N. Awak tengok apa beza A dengan B ni. Okay, A ni dia terus kepada nombor berulang. Tapi B ni dia ada nombor yang tidak berulang kat depan ni. Nampak ke? Ada 12 kat situ. So bila given recurring decimal tu terus kepada recurring decimal, maksudnya tak ada digit lain selain daripada recurring number. Okay, so awak terus let kepada N. Okay, terus let kepada N. Tapi kalau ada, contoh macam B ni 12, so awak let dulu sebagai A. Okay, N tu just untuk recurring decimal sahaja. Tak termasuk dengan digit yang lain. Okay, boleh faham ke? Faham ke maksud saya? Okay ke kat situ? Okay. Boleh So next nak buat apa? Okay, awak tengok yang berulang 67. Okay, 67 ada 2 digit. So bila 2 digit, awak darabkan the whole thing dengan 100. Maksudnya ada 2 kosong. Kalau 3 digit berulang, awak darabkan dengan 1000. Kalau 4 digit berulang, awak darabkan dengan 10,000. Macam tu. Kenapa? Sebab saya nak wujudkan 67 tu sebagai whole number dekat depan. Boleh faham ke? Faham tak tu? Faham. Faham? Lambatnya faham dia tu. So, kita ada benda alah ni. Okay, pertama sekali assume N sebagai benda alah ni. So next, kita darabkan the whole thing N ni dengan 100. Kenapa 100? Sebab you have 2 digits which is recurring. So 67 ni per 100. Okay, per 100. So kita nak darab everything per 100. Saya nak letak 67 ni dekat depan. Okay, so saya kena gerakkan titik ni 2 ke belakang. Jadi saya kena darab semua dengan 100. So N akan jadi 100N. N akan jadi 100N. So yang ni bila kita darab dengan 100, so dia akan jadi 12. So dekat sini sudah akan jadi 67.6767. Faham ke? Sampai sini okey? Okay. Okay, next step nak buat apa? Tolak kan. So this one equation number 1. Tak kisahlah awak nak label macam mana. So this one equation number 2. So tolakkan yang besar, tolak yang kecil. Okay, so yang besar of course adalah 100N. So
to minus 1. Okay, so 100n minus n 2 tolak 1. So apa jadi? 100n minus n jadi 99n. Okay, so yang ini saya nak ambil pula. So 67.676767 tolak dengan 0.676767. So apa jadi? Belakang ni habis kan? Jadi kosong betul? Belakang ni awak tolak jadi kosong. Habis. So tinggal yang ni je. 67 tolak kosong 67. Sampai sini okey ke? Boleh ke tu? Boleh. So sekarang kita nak dalam bentuk fraction. So 99 bawa sini jadilah 67/99. Dah siap. So nampak tak? And awak tadi yang ni tadi recurring decimal awak boleh transform jadi fraction. 67/99. Cuba tekan calculator. 67 bagi 99. Dapat tak? Nampak kan? Dapat kan? So nombor berulang. Berulang sampai ke sudah. Tapi kalau awak tekan kalkulator, awak tekan kalkulator, kalau awak bermula dengan ni, awak tekan kalkulator, awak takkan dapat 67/99. Takkan dapat. Okay, boleh ya? Cikgu, boleh tak terang lagi sekali macam mana dapat 99n tu Tolak 2 tolak 1. Equation number 2 minus 1. So belah kiri tolak belah kiri. So 100n minus n. So you get 99n. Oh. Yang ni tolak yang ni. So yang ini, yang belakang ni habislah 67 tolak 67 habis dah kosong belakang ni. So tinggal yang depan je awak tolak 67 tolak kosong. So dapat 67. Cikgu faham. Cikgu. Okay. Yang ini situasi yang pertama tau. Yang tak ada digit lain selain recurring decimal. Tak ada dah. Memang 67 ni memang repeat. Tak ada dah nombor lain selain daripada yang repeated. Okay. So ni keadaan pertama. Okay. Dia tak ada any number other than recurring decimal. Tak boleh terus buat direct. Cuma ingat pesan saya, kalau 2 digit berulang maksudnya darab 100. Kalau 1 digit berulang darab 10. Sebab kita nak nombor yang repeated tu berada di hadapan, di bahagian whole number. Contoh simple saya bagi. Contoh saya ada macam ini. Another example, 0.33333. Okay, ni kalau awak tekan calculator 0.333 sampai ke sudah, awak tak boleh tukar dia jadi fraction. Bila awak tekan A, B stroke C tu tak boleh tukar jadi fraction. So padahal dia sebenarnya boleh tukar jadi fraction. So macam mana? So we need to show the working. So kita let dulu benda ala ni as n. Okay. Lepas tu sekarang kita tengok yang repeat tu hanyalah 1 digit saja. Okay, 1 digit je repeat. So bila 1 digit darab dengan 10. Kenapa darab dengan 10? Sebab saya nak 3 ni berada di hadapan, di bahagian whole number. Jadi saya kena gerak titik ni ke belakang. 1. So cukuplah 1 je dekat depan. Sebab yang berulang hanya 1. So saya nak buat macam tu, makna kata saya kena darabkan dengan 10. Baru dia boleh gerak ke kanan satu step. Okay, so saya kena darab everything dengan 10. Okay, so yang ni darab 10 dapatlah 3.3333 dot. Okay, so sekarang this one equation number 1, equation number 2. Equation number 2. And then apa yang kita nak buat, 2 tolak 1. 2 tolak 1. Okay, so 10 tolak 1 jadi 9. Okay, and then this one 3.3333 minus 0.333. So jadi 3 lah. 3 tolak kosong 3. Yang belakang ni habis.
So N awak jadi 3/9. Ni boleh kecilkan lagi. Jadi 1/3. Okay. Kalau awak tekan 1/3 ni awak dapat 0.3333. Tapi kalau awak tekan 0.333 ni awak tak dapat 1/3. Boleh ke? Okay ke tak? Boleh. Saya nak uji sikit. Kalau saya bagi nombor macam ni awak nak buat apa? 5, 2, 3, 6. 5, 2, 3, 6. Okay, kalau macam ni awak nak darab berapa? 1,000. 10,000. Okay. 10,000. 10,000. Senang je kalau awak rasa macam serabut, awak tengok awak kena gerak berapa digit yang berapa digit? 1, 2, 3, 4. 4 digit berulang. So makna kata kosong awak kena ada 4. So awak kena darab dengan 10,000. Faham ke? Okay ke? Darab dengan 10,000. Macam tak habis je set kita ni kan? Ni baru permulaan ni. Cerita saya tinggi kan? Nak menghabiskan set. Okay, ini adalah kes yang simple. Okay, kes yang tak simple. Okay, kes yang tak simple macam ni. Yang B ni. Yang B ni, okay, kita ada 12 kat depan. Nampak tak? 12 ni dia tak ada kena mengena dengan recurring decimal. Dia tidak berulang. Yang berulang yang bahagian belakang tu. Jadi nak buat macam mana? Kita tambah satu step je. Tambah satu set je. So kita asingkan dulu. Sebab tu kita let sebagai A. Kita biasa guna A lah, A huruf besar ni. So kita let everything equals to A. Okay. So lepas tu kita asingkan 12 dengan kita punya recurring decimal. So A kita adalah soalan 645 ... Okay, kita asingkan. Macam ni dia. And then kita asingkan 12 tambah 0.645 645 ... Kita asingkan 12 dengan kita punya recurring decimal. Faham ke? Okey ke? Faham So sekarang awak dah asingkan 12 tu letak tepi dulu, maksudnya last kali baru awak masukkan semula. Sekarang awak buat benda yang sama macam dekat A tadi terhadap awak punya recurring decimal. Awak punya N tu. So yang ni awak jadikan dia N. So buat seperti biasa. Okay, buat seperti biasa. Okay, ada 3 digit. So awak nak darab berapa? 1,000. 1,000. Ni dah buat dah kat sini 1,000. Okay, dah nak 1,000 sebab kita nak gerakkan 3 digit tu jadi whole number. Okay, so darab dengan 1,000. So 2 tolak 1 jadi 999 N. So ni tinggal 645. So awak dapat N awak dalam bentuk macam ni. Kalau boleh simplify. Okay, pastikan simplest form. Kalau tak boleh, itulah jawapan dia. Okay. So sekarang ini N saja. Jangan lupa awak ada 12 tadi. So masukkan semula 12 dekat depan. Okay, final answer awak boleh masukkan plus ni. So jadi macam ni. So this is your final answer. Asingkan dahulu, masukkan kemudian. Boleh faham? Okey ke? Okay. Okay, settle. Okay, so ni example 7, determine whether the following terms are set. So untuk identify set, awak just press guna calculator kalau awak dapat whole number ataupun rational number. So it's not set. Simple je. Simple je. Tapi kalau awak dapat irrational number, okay, ataupun non-recurring decimal, so ia adalah set. Reason awak itu saja.
Okay, so contoh macam ni A ni. It's not set because kita dapat whole number ataupun integer. Ni kita dapat non-recurring decimal. Okay. Begitu sahaja. Okay, ada soalan nak tanya? Boleh ke tu? Okay ke tu? Boleh. Okay. So disebabkan boleh. Je kan? Dua soalan kan? So saya nak buat soalan nombor 1. Nombor 1 kita bagi satu soalan cukup lah. Sebab yang A dengan C ni saya rasa dah mahir dah. Kita bagi D. Try buat D. Try buat yang ada non-recurring kat depan ni. Okay. So try buat D. So ada 3 soalan. Okay, SP 4.1 soalan 4.1. Question number 4. Okay, SP 4.2, question number 1B. SP 4.3, question number 1B. Okay. So, saya bagi awak rest 1 minit. Okay. Nombor 2 ni awak tekan kalkulator je lah. Okay. Press kalkulator sahaja. Jangan lupa dia nak reason. So, reason awak either kalau set, reason awak adalah non-recurring decimal. Cannot be, sebab dia adalah non-recurring decimal. Kalau not set reason awak boleh jadi 2. Either your answer can be expressed in integer or your answer can be expressed as recurring decimal. Okay, so ni reason awak. Dia memang nak tengok non-recurring decimal, recurring decimal tu. Okay. So, kena ada reason. Okay, awak 30 saat lagi minta awak rest. Saya habis 11.30 kan. Kita masuk sikit lagi. Saya laju sangat ke? Okay kan. Okay, so dah 1 minit dah. Okay, dalam set dah ada sikit lagi. Selain daripada law of indices, set juga dia ada law dia. Tapi law dia tak banyak. Okay, law dia tak banyak. Yang susah bila kita nak simplify involving set. Okay, yang itu susah. So, ada 10 minit lagi kita masuk law je. Okay, next time kita akan sambung untuk simplify involving set. Which is awak kena darab dengan conjugate. Saya explain next time and then kita masuk law. Okay, so dalam set, kita ada 2 je law kita. Okay, set A darab set B. Law of set. So yang pertama, set A darab set B equals to, kita boleh combine bawah satu bumbung. Gitu. Satu lagi kalau bahagi pun sama. Okey ke? Boleh ke? Senang ke susah? Okay, yang saya buat darab bahagi je. Ada tak tambah tolak? Dah hilang ke semua ke tak dengar suara Tak saya? ada. Tak ada. Oh, yang ke tak Dengar. dengar. Tambah tolak ada tak? Tak ada pun. Tak ada. Okey. Tak ada. Betul-betul saya hanya buat darab bahagi je. Tak ada tambah tolak. Jangan tiba-tiba saya tengok ada yang ketiga. Set A tambah set B
Combine jadi A tambah B. Confident. Okay. So mari kita prove betul ke benda Allah ni. Okay. Cuba kira cuba awak tekan set A. Macam mana tekan set A? Okay, set 2 darab set 3. Cuba tekan kalkulator. Awak dapat berapa? Cuba tekan kalkulator. Dapat berapa? Bagi saya 4 significant figure. Berapa dapat? Set 2 darab set 3? 2.4494. 494. Ada bagi 5 significant figure. Bagus. Okay. Serius. So sekarang kita nak buat bila dia combine dalam satu rumah pula. Set 2 darab 3. So cuba kira 2 darab 3 dulu. 6. Lepas tu set 6. Okay. Sama ke? Sama. Sama kan? So maksudnya rules ni betul lah. Okay, nampak tak? Rules ni apply. Kalau bahagi pun sama. Awak akan nampak sama. Cuba kita nak proof yang bawah ni. Okay. Set. Saya nak proof yang bawah ni Okay. Set 2 tambah set 3. Awak dapat berapa? Set 2 tambah set 3. $3.1466. 6. 6. So kalau kita combine set 2 tambah 3. Pastikan awak buat kurungan ataupun awak kira dalam ni dulu 2 tambah 3 5. So set 5. Set 5. 2.23. 2, 3, 6. Sama tak ni? Lain. Lain. So that's why ingat hanya ada 2 je. Darab dengan bahagi je awak boleh combine. Tambah tolak tolong jangan buat rules sendiri. Boleh faham ke? Okay ke? Dia samalah sama konsep macam like terms dengan unlike terms tadi. Okay. Bila tambah tolak you need to have the same set. Okay. The same term. Baru boleh combine. Tapi kalau dah nak bahagi, bagilah bentuk macam mana boleh combine. Okay. Dia sama. Kalau set A dengan set B, tambah tolak tak boleh. Tapi kalau saya buat macam ni, set A tambah set A. Yang ni boleh combine tak? Set A tambah set A. Set A tambah set A. Berapa set A ada ni? Set A tambah set A. Ada berapa set A? 1 oren tambah 1 oren. Ada berapa oren? 2 oren. 2 oren. Jadi set A tambah set A. Ada berapa set A? 2 set A. 2 set A. Ini jawapan yang betul. Kalau set A tambah set A, tak boleh buat macam ni. A tambah A. Jadi jawapannya set 2A. Beza ni dengan ni. 1, 2 kat dalam, 1, 2 kat luar. Okay. So yang ini tak boleh. Ingat. Kalau tambah tolak, guna konsep macam like terms. Kalau dia ada same term, awak ada like terms, awak boleh combine. Combine macam biasa. Okay. Awak hanya tambah koefisien yang depan dia je. Okay. Contoh lagi saya bagi 6 set 5. Okay, tolak dengan 2 set 5. So, awak just tengok yang depan ni je. 6 tolak 2. Berapa 6 tolak 2? 6 tolak 2? 4. 4. So, 4 apa nak tulis ni? Enam oren tolak 2 oren. So ada 4 oren. So sekarang 6 set 5 tolak 2 set 5. 4 Set 5. Macam tu je. So tambah tolak awak tengok ada like terms tak ada like terms. Tu je. Okay. Kalau ada like terms awak boleh simplify. Soalan? So tak boleh solve right tu? Tak boleh soal macam ni je lah. Simplify. Okay.
Yang ini yang basic tau. Ni kata pendahuluan. Dahuluan bagi cert. Nanti kita masuk bahagian isi next time. Okay, bahagian isi dia, awak akan tengok cert ni kita boleh simplify lagi. Okay. So, setakat ni saya tunjuk yang simple dulu. So, dekat sini, ingat awak tak ada rules yang ini. Jangan tambah rules sendiri. Ada 2 je. Tapi bila awak jumpa, awak akan jumpa nanti set awak ada tambah tolak. Jadi bila tambah tolak, kita ibaratkan dia macam like terms. Kita selesaikan, simplify seperti dia adalah like terms. Okay, boleh? Soalan? Boleh. Okay. So, kita habis kat sini. Okay, ni 2 law. Okay, contoh-contoh ni awak boleh tengok nanti. Okay, so saya nak awak buat sikit. Sikit je. Apply rules pertama dan kedua sahaja. Nanti bila bahagian simplify nanti, yang the whole set, awak akan nampak ada tambah tolak, darab bahagi, semua campur. Okay, involving set. Kalau tambah tolak darab bahagi yang tak ada set pun kita dah pening. Bila ada set, lagilah pening. Tapi bila kalau awak dah faham konsep, okay, dah faham konsep, dah tahu apa beza dia, awak boleh selesaikan. Okay, so tadi kita ada 3 soalan kan? Tambah lagi 1 soalan. 4.4 H. Okay, satu je. Okay, boleh 4 soalan ni? Boleh. Okay. So, self-acting 4.1, nombor 4, 4.2, 1B, 4.3. 4.3 tadi nombor berapa? Apa ingat? 1D. 1D. Last kali 4.4, 1H. Ada 4 soalan simple. Saya rasa dalam 4.4 ni soalan yang paling susah adalah soalan 4.1 tadi. Okay. Saya menghilangkan diri, dia tahu dah. Okay, so kita habis kat situ. Ada soalan nak tanya? Cikgu, Ya. Yeah. kan buku aktiviti tu boleh siapkan kalau nak kan? Boleh. Kalau macam ada soalan boleh ke tanya masa waktu weekend ke? Boleh. Saya kalau untuk student, anytime awak tanya je. Cuma kalau saya tengah typing tu maksudnya saya tengah free. Saya terus balas tu saya tengah free. Tapi kalau saya tak balas saja tu, saya akan balas kemudian. Okay. Maksudnya saya tak free. Tapi awak boleh tanya je. Weekend ke weekdays ke boleh je tanya. Saya berada di rumah. Saya tak ada masalah. Bagus. Saya sangat suka orang yang bertanya. Ada kawan awak tanya pasal kuis hari tu. Late. Tengah-tengah malam juga lah saya reply. Sebab saya tengah buat RPH. So tengah malam saya reply. Dan dia masih menunggu, Masya Allah. Terima kasihlah. Siapa? Safwan. Awak tanya je. Saya okey je. Gagak kalau macam saya dah lama sangat tu. Dah sehari 2 saya tak reply tu. Maksudnya saya tak perasan pun mesej awak tu. Okay. So awak tanya lagi sekali. Boleh ke? Boleh. Ya. So jangan diam saja kalau tak tahu. Okey, lepas ni awak ada kelas Okey, kita habis kat sini. Ingat ingat target kita bersama. Target kita ke target saya? Target kita bersama. Saya nak semua orang boleh dapat A. Tak kisahlah A apa tambah tolak darab bahagi, tapi semua orang A. InsyaAllah boleh, tak ada apa yang mustahil. Okey. So kita habis kat sini. Terima kasih untuk masa awak. So, saya tengok tadi ada 56 ketul. Sangat bagus attendance awak ni. Diam-diam pun sangat-sangat bagus attendance. So kita habis kat sini. Kita sudahi kelas kita dengan Assalamualaikum. Terima kasih Guru. Assalamualaikum. Tiga. Terima kasih cikgu. Terima kasih Guru. Tiga. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Waalaikumsalam.
Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama. Terima kasih.